Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan Mei tahun 2020. Artinya tidak terasa 5 bulan sudah kita melewati tahun 2020 ini. Dan tidak terasa juga kurang lebih hampir 3 bulan juga kita menjalani masa-masa pandemi corona ini. Awalnya mungkin kita semua panik bagaimana kita harus menghadapi kehidupan kita masa-masa pandemi corona ini. Karena memang tidak ada satu orang pun yang siap untuk menjalaninya. Tetapi kita bersyukur untuk Allah yang baik, Allah yang selalu memimpin dan memelihara kehidupan kita, yang menolong kita untuk boleh melewati setiap masalah yang kita hadapi. Dan pagi hari ini, kita juga ada kesempatan untuk datang beribadah di rumah Tuhan. Itu adalah satu anugerah terbesar yang Tuhan berikan buat kita. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu pagi. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini kita bersama dengan seluruh umat percaya, kita bersama-sama merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa untuk ada di tengah-tengah kita menjadi penghibur dan penolong bagi kita. Bapa Roh Kudus, penuhilah kami. Aku rindu kau selalu ada di dalam hidupku untuk mengubah hatiku, mencerikanku, menjamahku, dan aku rindu untuk selalu ada di dalam hadirat-Mu. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Ubah hatiku, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Kalau hari ini Engkau boleh mengutus Roh Kudus untuk boleh ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang boleh menjadi penolong dan penghibur bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu memperhatikan kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami untuk 1 minggu yang lalu. Sehingga pada pagi hari ini kami kembali ada kesempatan untuk boleh datang beribadah di rumah Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan Kau yang boleh menolong kami. Supaya kami boleh mempersiapkan hati kami untuk boleh duduk dengan tenang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, ajarkan kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar maupun pembaca firman-Mu saja, tapi kami sungguh boleh menjadi pelaku firman-Mu yang benar, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong setiap kami, memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya persilakan untuk duduk.
Pada pagi hari ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang akan diambil dari Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32 dan perikop selanjutnya adalah Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 18. Efesus 4 ayat 30 sampai 32 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia dan Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 18 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Mari yang berbahasa Indonesia kita membacakannya bersama-sama dari Efesus pasal 4 ayat 30 sampai dengan 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. 以弗所书5章14到18节，所以主说：你这睡着的人，当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。不要追酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。 Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada bulan Mei ini kita belajar tentang pengampunan dosa. Dimulai dari berlimpah di dalam pengampunan, lalu mengampuni seperti Tuhan mengampuni, mengampuni dan melupakan. Dan hari ini kita akan belajar mengampuni adalah harga mati. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Theophilus Sundari dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pujian sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Tiada lagi kau ingat kesalahanku. Sejauh ke dalam tubir laut kau melempar dosaku dan tidak pernah kau perhitungkan pelanggaranku. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang kau berikan kepadaku. Pengampunanmu memulihkan aku. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar pengampunanmu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Biarkan piano tetap memainkan pujian ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk boleh mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Mengakui segala dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan. Allah yang baik, yang sudah mengampuni dosa kita, yang sudah membuang dosa kita tanpa mengingat lagi dosa dan pelanggaran kita. Dan saat ini saya juga mengajak Bapak Ibu sekalian untuk boleh mengingat kembali. Siapakah, apakah ada saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita yang berulang kali datang kepada kita dan menyatakan permintaan maaf kepada kita. Tapi kita tidak mampu untuk memberikan pengampunan dan maaf kepada mereka.
Biarlah pada pagi hari ini Tuhan boleh melembutkan hati kita, sehingga firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menjadi kekuatan buat kita, sehingga kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang benar. Mari kita mengambil saat teduh untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu ya Tuhan. Tak Kau pandang hina hatiku yang hancur. Aku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena pengampunan yang Kau beri memulihkan aku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi hari ini ada sukacita tersendiri 弟兄姐妹们早安，我深信今天早上我们都有喜乐， karena Tuhan masih mengizinkan kita beribadah kepada Tuhan. 神仍然让我们能够有机会来敬拜他。 Sekalipun kita masih mengikuti ibadah ini melalui online atau kita semua berada di rumah, tidak ada di dalam gereja. 虽然我们大家都在家里，我们是以上线的方式来敬拜神， Tetapi ingatlah bahwa Tuhan hadir di mana saja. 但是我们要记得，神是无所不在的。 Sehingga pada waktu Bapak Ibu saudara-saudara di rumah menaikkan pujian, menaikkan doa, Tuhan pun hadir di sana. 所以，当我们在家里，我们敬拜神，我们唱诗，神与我们同在。 Mari pagi hari ini kita sebelum mendengarkan firman Tuhan kita akan berdoa. 让我们在听到以前，我们一起祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini. 天父上帝，今天早上我们向你献上感恩。 Kami menyadari di tengah segala keterbatasan kami masih dimungkinkan datang beribadah kepada Tuhan. 我们醒悟到，虽然我们都在被限里面，但是我们仍然能够来到这里来敬拜你。 Kami sendiri tahu Tuhan bukan hal yang gampang kami mengikuti ibadah lewat ibadah online seperti sekarang ini. 我们深深的知道，我们虽然是透过这个网络，但是也不是一件容易的事。 Pada waktu kami beribadah ada di rumah ini, Tuhan yang menyaksikan, bukan orang lain yang menyaksikan. 当我们在家里敬拜主的时候，不是别人看我们，乃是神你自己看着我们。 Sehingga kadangkala kami tidak memperhatikan sikap kami di dalam mengikuti ibadah. 以至于我们应该注意我们的态度。 Kami hanya meminta Tuhan tolong biarlah kami tetap menghormati Allah sekalipun kami berada di dalam rumah ini. 我们虽然在家里来敬拜神，我们求神真是能够恩待我们，让我们有一颗敬畏神的心， Hati kami dan pikiran kami terarah kepada Tuhan. 让我们的心思意念正是朝着主。 Kami diperhatikan oleh orang lain atau tidak diperhatikan orang lain, tetapi kami sadar bahwa kami sedang beribadah kepada Tuhan. 虽然人看我们或不看我们，但是我们醒悟到，我们是正在敬拜我们的上帝。 Roh Kudus bantu kami untuk kami memiliki konsentrasi sepenuhnya mendengar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. 我们正是求圣灵帮助我们，让我们真是能够全心全意的来听主的道。 Sehingga firman yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh menguatkan kami dan mentransformasi hidup kami. 让我们所听得到，正是能够影响我们，也能够实践在我们的生活中。 Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang mengurapinya. 求主你恩膏你的仆人，
Roh Kudus tolong supaya apa yang dia sampaikan baik kalimat maupun kata-kata dia pilih dalam pimpinan Roh Kudus. 让他口中所出的每一句话都是圣灵的引领。 Bahkan hambamu yang akan menerjemahkan pun Tuhan urapi sama seperti Tuhan mengurapi hambamu. 也求主恩膏翻译的弟兄， Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. 我们等候在你面前要听你的话。 Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus 我们奉 Kristus. 耶稣的名祷告 Amin. ，Amen。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian tema mengampuni harga mati. 今天早上我们要听一个题目，就是饶恕是不二价的。 Sepanjang bulan ini kita merenungkan satu tema yang berkaitan dengan pengampunan. 整个5月份，我们都在思想有关饶恕的话语、饶恕的道。 Dan minggu ini adalah semacam penutup dari tema-tema pengampunan di dalam sepanjang bulan ini. 那么，这个主日是有关饶恕的一个总结。 Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari kitab Matius. 我们翻开马太福音， Kitab Matius pasal 6, 马太福音第6章 ayat 14 dan 15. 14到15节。 Ayat ini diberikan kepada saya untuk direnungkan bersama-sama dengan tema mengampuni harga mati. 教会给我这一段的经文，我们透过这段的经文来思想，饶恕是不二价的。 Saya akan membacakan lebih dulu dalam bahasa Indonesia, nanti Pak Johan akan membacakan di dalam bahasa Mandarin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. 你们若饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们。然而，你们若不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。 Nah saudara-saudara, setelah sepanjang bulan ini kita merenungkan tentang pengampunan, 弟兄姐妹，整个5月份我们都在思想有关饶恕的真理。 apa yang saudara rasakan? 那么你感受到什么呢？ Saya melihat ada tema mengampuni itu tidak terbatas, 70 kali 7 kali. 我看见有一次的题目是说饶恕是无界限的，70个7次的饶恕。 Ada tema juga yang mengatakan mengampuni dan melupakan. 还有一个题目就是说我们饶恕，我们把它忘了。 Dan hari ini kita merenungkan mengampuni harga mati. 今天我们要思想的题目是饶恕是不二价的。 Bagaimana saudara semua sudah bisa mengampuni? 你是不是已经能够饶恕了呢？ Atau justru semakin saudara mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan tentang pengampunan, justru saudara semakin mengeraskan hati. 或者你听了很多有关饶恕的真理，但是你的心却变得刚硬了。 Saudara, pengampunan adalah topik yang penting dan besar sekali. 弟兄姐妹，饶恕是一个很大的问题， Tetapi juga sekaligus topik yang sangat rumit. 其实也是一个很复杂的题目。 Saudara, tema ini mudah untuk dibahas, 弟兄姐妹，这个题目我们很容易去讲解， tapi bukanlah hal yang mudah untuk 但 dilakukan. 是我们不容易把它实践出来。 Bahkan untuk saya sebagai pembicara pun, untuk melakukan pengampunan ini adalah sesuatu yang perlu saya bergumul serius dengan Tuhan. 甚至我身为一位讲员，饶恕对我来说是一个很大的挣扎。 Seorang penulis buku bernama C.S. Lewis, 有一个写书的人， dia pernah mengatakan satu kalimat seperti ini. 他说出一句话： Semua orang menganggap pengampunan sebagai ide yang menyenangkan. 很多的人以为饶恕是一个很吸引人的题目， Sampai tiba saatnya dia harus mengampuni. 到了时候他应该去饶恕的时候， C.S. Lewis mengatakan bahwa semua orang menganggap pengampunan sesuatu ide yang sangat menyenangkan. 那么这位作者说，很多的人以为饶恕是一个很吸引人的事， Sampai tiba saatnya dia harus mengampuni. 一直到一个时候，当他要饶恕别人的时候， Saudara, apa yang mau dikatakan oleh C.S. Lewis ini? 那么这位作者他写到这里， Setiap orang yang pernah mengalami tuntutan untuk mengampuni seseorang yang pernah menyakiti dia, 每一个人当他被索求要饶恕一个曾经伤害他的人， seseorang yang pernah mengecewakan dia, 曾经一个人曾经让他失望的，
tentu tahu betapa sulitnya untuk bisa benar-benar mengampuni orang yang sudah mengecewakan dan menyakiti dia. 当然，他不容易饶恕一个伤害他的人或者使他失望的人。 Saudara, kenapa mengampuni menjadi sesuatu yang sulit di dalam hidup kita? 为什么饶恕对我们来说是一件很难的事呢？ Karena rasa sakit yang ditimbulkan atau digoreskan di dalam hati kita ini adalah sangat sulit untuk kita lupakan. 因为我们心里面受伤，我们就不容易把它忘了。 Sesungguhnya kalaupun bisa, 其实若是能够的话， biasanya hanya dengan basa-basi di permukaan. 我们可以马马虎虎的或者假装的， Dengan menganggap tak pernah terjadi sesuatu. 我们假装好像没有发生过一样。 Tetapi tetap saja hati kita terusik dengan kehadiran orang yang ada di dekat kita itu yang sudah menyakiti kita. 但是我们的心还是纪念着那位曾经伤害过我们的人。 Itu biasanya, maka itu sebabnya kita biasanya orang lebih memilih menghindar daripada menyatakan kebencian kepada orang yang sudah menyakiti kita. 所以很多的人喜欢躲避他，比起纪念他曾经伤害过我们。 Meski sebenarnya menyimpan kebencian di dalam hati dan tidak lebih baik daripada menyatakannya. 其实我们把仇恨藏在心里，比起我们把它发泄出来，是发泄的更好。 Saudara, sulitnya kita mengampuni bukan karena bekas-bekas luka batin itu masih tergores di dalam hati kita. 我们不容易饶恕人，并不是说我们的心受伤不能够去把它治好。 Tetapi mengapa mengampuni itu menjadi sulit? Karena sifat kita yang sulit juga untuk minta maaf kepada orang yang sudah kita lukai. 饶恕为什么不容易呢？因为我们其实也不容易对一个人说对不起。 Tahukah saudara bahwa manusia itu mempunyai sifat sangat sulit untuk meminta maaf bahkan untuk kesalahan yang kecil? 你知道吗？一个人他有一种态度，就是不容易对一个人说对不起。 Saudara, saya percaya sebagian besar orang Kristen, bahkan saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya tahu apa itu mengampuni. 我深信每一位基督徒，身为神父，也知道饶恕是什么一回事。 Saya tahu bahwa ajaran Alkitab sangat menekankan agar kita tidak memiliki hati yang terus-menerus menyimpan kemarahan orang lain. 圣经也告诉我们说，不可以对人有怀恨。 Kita tahu bahwa Alkitab sangat menekankan agar kita memiliki hati yang mengampuni. 圣经也强调，我们应该有一颗饶恕的心。 Tetapi menjadi sesuatu yang sulit karena sebenarnya kita sendiri pun sangat sulit untuk minta maaf ketika kita melakukan kesalahan. 我们不容易饶恕，乃是因为我们虽然一件很小的事，也不容易对人说对不起。 Kita selalu berusaha untuk membela diri bahwa kesalahan itu tidak kita sengaja. 我们总是要为自己辩护，我们觉得所做错的事不是我们的过错。 Itu sebabnya mengampuni orang lain pun menjadi sesuatu yang sulit juga bagi 所以 kita. 饶恕人不是一件容易的事。 Padahal Alkitab dengan jelas bahwa mengampuni sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. 其实圣经强调的饶恕是不能够讨价还价的。 Mengampuni bukanlah satu pilihan bagi orang Kristen. 饶恕不是一位基督徒所要选择的， Melainkan satu karakter yang sudah melekat di dalam kehidupan orang percaya. 是一位信徒所应该拥有的性格。 Saudara, di dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 yang sudah kita baca tadi, 刚才念过的马太福音6章是45节， Alkitab mengatakan dengan jelas, 圣经很清楚的告诉我们， karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, 若是你饶恕人的过犯， Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. 天父也必饶恕你们。 Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, 但是我们若不饶恕人的过犯， Bapamu di surga tidak akan mengampuni 天 kesalahanmu. 父也不饶恕我们的过犯。 Sebenarnya kalau kita perhatikan ayat 14 dan 15 semacam tambahan untuk menjelaskan isi doa yang kita naikkan. 若是我们看14、15节成为我们祷告的一个加上去的句子， Di dalam doa Bapa kami di situ dikatakan, 在主祷文里面说到， dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 饶恕我们，好像我们免了人的债一样。 Dengan kata lain, Alkitab ini ingin memberitahukan kepada kita, 也就是说，圣经告诉我们， pada waktu kita meminta ampun kepada Tuhan, 当我们向神求饶恕的时 maka 候， sesungguhnya di sana juga ada tuntutan kalau engkau minta ampun maka engkau juga harus mengampuni orang yang bersalah 其实 kepadamu. 神也有一个要求，就是说你要得到饶恕，你应该能够去饶恕别人。
Maka jikalau kita minta ampun kepada Tuhan, tetapi pada waktu yang sama kita tidak bisa mengampuni orang lain, 所以，当我们向神求饶恕，但是同时我们也不能够去饶恕别人的话， maka sesungguhnya di dalam doa kita itu isinya seperti ini. 其实我们的祷告就好像这样的说， Bahwa kita sedang berdoa supaya Tuhan tidak mengampuni dosa saya. 好像我们是在祷告，求神不要饶恕我们的过 Saudara 犯。 tahu kesulitannya di sini? 你知道这里的困难是什么吗？ Satu sisi saudara dan saya ingin diampuni segala dosa dan kesalahan kita oleh Tuhan. 一方面，我们求神能够饶恕我们的过犯， Tetapi Tuhan memberikan satu tuntutan kepada kita. 但是神也对我们有一个要求： Kalau kau sungguh mau minta ampun kepadaku, aku akan berikan pengampunan. 若是你向我求饶恕，我会给你的。 Tetapi bukti keseriusan kamu minta ampun kepadaku adalah kamu mengampuni orang yang sudah bersalah 但是 kepadamu. 要表达你的诚心，你应该先去饶恕别人。 Bukankah ini letak kesulitan itu, 这 saudara-saudara? 岂不是就是困难的所在吗？ Sekali lagi memang bukan hal mudah. 虽然我们能够做一件容易的事， Tetapi itu yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang mau diampuni dosanya. 但是那是神向我们这些已经蒙了饶恕的人所要求的事。 Tuntutan Allah sangat jelas sekali. 神的要求是很明显的。 Bukti pengampunan dosa sudah diberikan kepada kita adalah kita berani mengampuni orang yang melukai kita. 他已经饶恕了我们，让我们敢于去饶恕别人。 Nah saudara, persoalannya kalau kita mendapatkan pengampunan tetapi kita tidak bisa mengampuni orang lain, 问题是，当我们已经蒙了饶恕，但是我们不能够去饶恕别人的时候， saudara coba renungkan kalimat ini. 你去默想这一句话： Bagaimana mungkin kita bisa menikmati pengampunan 我 Tuhan 们怎么能够享受神的饶恕呢？ sementara kita mencampurnya dengan rasa pahit atau juga marah kepada orang lain? 当我们心里面还有苦毒，对别人还有仇恨的时候， Saya rasa itu menjadi sesuatu yang mustahil. 我想那是一个很突然的事。 Kalau sungguh kita ingin dibersihkan dosa-dosa kita, kesalahan kita, 就是我们的过犯，我们的罪恶已经被弄干净了。 maka kemampuan itu diberikan oleh Tuhan juga untuk mengampuni orang lain. 那么神也赐给我们能力，让我们能够去饶恕别人。 Nah, saudara, beberapa bulan yang lalu saya membaca satu kisah yang saya dapatkan dari satu tulisan. 弟兄姐妹，好几个月以前，我读了一篇的文章， Tulisan itu menceritakan tentang seorang nenek. 说到有一个老婆婆， Dia seorang nenek yang berkulit hitam dan sudah tua renta. 是黑种人，已经年迈了， Usianya kira-kira 70 tahun. 大概70岁。 Hari itu dia berdiri di ruang pengadilan. 那一天，他站在法院的门口， Yaitu ruang pengadilan di Afrika Selatan. 是在南非， Seperti saya katakan tadi, umurnya kira-kira 70 tahun. 他大概70岁。 Saudara, di wajahnya nampak goresan-goresan usia yang sudah lanjut itu. 那么他的面孔可以说明，所以可以表现出她是一位年迈的老婆婆。 Dan nampak juga semacam wajah yang menampilkan penderitaan yang sudah lama dia simpan. 那么她的面孔那些皱纹也表露出她已经经历了很多的苦难。 Nah saudara, di depan nenek yang sudah renta ini, 那么在这位年迈的老婆婆的面前， duduk seorang terdakwa 坐着一位被告， yang bernama Mr. Van der Broek. 就是 Van der Broek 先生。 Nah, pengadilan sudah menyatakan bahwa ia bersalah membunuh anak laki-laki dan suami dari wanita ini. 那么法官已经判决这个人杀了这位老婆婆的孩子跟丈夫。 Rupanya kisahnya begini, saudara-saudara. 那么他的原来的经历是这样的。 Beberapa tahun yang lalu, laki-laki yang terdakwa ini, Mr. Van der Broek ini, 那么几年前，这位被告 Van der Broek 先生， datang ke rumah wanita tua ini. 他就来到老婆婆的家里， Ia mengambil anaknya, 他娶了他的孩子， menembaknya dan membakar tubuhnya di depan dia. 他在老婆婆的面前用手枪杀了她，然后把她焚烧。 Dan si wanita itu tidak berdaya ketika Van der Broek ini melakukan di depan matanya. 那么这位老婆婆看着这些，她真是无奈。 Kisah itu berlalu. 这个事情过了 Beberapa tahun kemudian, 几年以后， laki-laki si pembunuh itu datang kembali ke rumahnya. 这位曾经杀她孩子的这个人又来到她的家里。 Nah, kali ini dia membawa suaminya. 那么这次她就拿了她的丈夫。 Maka wanita ini tidak berdaya ketika Van der Broek ini dengan rekannya membawa suaminya keluar dari rumah, entah mau dibawa kemana. 那么当婆婆看见她的丈夫被这个人还有她的朋友们带出
家门口的时候，她真是无奈。 Selama 2 tahun tidak ada kabar suaminya itu diapakan atau ada di mana. 那么2年过了，她也不知道她丈夫的下落， Dia juga tidak tahu apa yang terjadi dengan suaminya ini. 她也不知道究竟发生了什么在她丈 Sampai 夫的身上， sampai kemudian suatu hari, 以至于到有一天 Van der Broek ini kembali lagi datang ke rumah wanita ini. ，Van der Broek 又来回到这个老婆婆的家里。 Nah kali ini Van der Broek mengajak wanita ini ke suatu tempat di tepi sungai. 那么这一次，这位 Van der Broek 就带这个老婆婆到一个河边。 Rupanya Van der Broek ini ingin wanita yang adalah istrinya ini menyaksikan suaminya yang sebentar lagi akan dieksekusi. 那么看起来，这位 Van der Broek 希望这个老婆婆能够看见，再过一回，她会把她的丈夫杀了。 Van der Broek berkata kepada ibu tua ini, 那么 Van der Broek 对这位老婆 kau 婆说 sudah 2 tahun tidak melihat suamimu. 你已经2年没有看你的丈夫， Sekarang kamu lihat baik-baik suamimu yang ada di sana itu. 那么你现在你好好的看，你的丈夫就在那边。 Saudara, rupanya suaminya itu sedang diikat dan disiksa. 弟兄姐妹，看起来她的丈夫被绑住，然后被虐待。 Jadi orang-orang bersama Van der Broek itu memaksa suaminya berdiri di tumpukan kayu kering. 那么这位 Van der Broek 的那些助手把这位丈夫放在这个柴堆上， Dan di atas kayu kering itu suaminya disiram dengan bensin. 然后又用汽油浇在他的身上， Dan sebentar lagi akan dibakar 再 hidup-hidup 过 oleh 一 Van der 会 Broek. 就要活活的被烧死。 Nah, saudara-saudara yang menarik, sebelum suaminya ini dibakar, 弟兄姐妹，很吸引人的，当这位丈夫还没有被烧的时候， si suami ini mengungkapkan satu kata-kata yang didengar oleh istrinya. 那么这位丈夫他想要说一句话，对他的妻子说一句话。 Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 天父啊，求你饶恕他们，因为他们不知道他们所做的是什么。 Saudara, tentu kalimat ini adalah kalimat yang dia kutip dari perkataan Kristus di atas kayu salib. 当然， sebelum 这句话 disalibkan. 是耶稣基督在十字架上的祷告。 Maka si istri ini kemudian pulang. 这位妻子回到 Dia 家 tidak 里， berdaya untuk melaporkan perbuatan Van der Broek dan teman-temannya ini. 他也不能够把 Van der Broek 跟他朋友们所做的这些恶事去投诉给警察。 Sampai beberapa waktu kemudian, belum lama berselang, 那么过了不久以后， Van der Broek ditangkap dan dengan bukti-bukti yang kuat kemudian diadili. Van der Broek 被抓了，然后有很明确的证据，他被审判。 Ia dinyatakan bersalah dan sekarang adalah saatnya untuk menentukan hukumannya. 那么他被判有错，那么现在要判决他 Nah,。di ruang pengadilan itu si terdakwa yaitu Van der Broek dihadapkan kepada wanita tua ini. 那么在法院的门口，这位 Van der Broek 就被带到这位老妇人的面前。 Lalu hakim mengatakan silakan ibu berdiri dan katakan kata-kata terakhir apa yang kau ingin katakan kepada Van der Broek sebagai tuntutan. 那么法院的人就告诉老婆婆说：“你现在站起来，你要对这个人说什么？你可以尽量的说。” Ketika wanita itu berdiri, dia tidak bisa mengucapkan apa-apa, kata-kata apa-apa. 当老婆婆站立起来的时候，她不能够说什么。 Sekali lagi hakim bertanya kepada dia, 那么法官再一次的问她 Ibu,：“ 老婆婆啊， jadi apa yang ingin kau katakan? 你要对这个人说什么呢？ Apa yang engkau inginkan terhadap terdakwa ini? 你要对这位被告说什么呢？ Apa yang harus dilakukan pengadilan terhadap orang ini yang secara brutal telah menghabisi suami dan anakmu? 那么你希望法庭怎么去判决处理这位很残忍的杀了你的孩子跟丈夫的人？” Wanita ini terdiam sejenak. 那么老婆婆站着不讲话， Dia menghela napas panjang. 她吸了一口很深的气。 Semua orang yang ada di dalam ruangan pengadilan itu terdiam untuk mendengar kata-kata apa yang ingin diucapkan oleh ibu 很 ini. 多在法院里面的人都在等候着这位老婆婆要说什么话。 Kemudian wanita ini membuka mulutnya dan mengatakan, 后来老婆婆开始说话， saya menginginkan 3 hal. 我需要3件事， Dia terdiam sejenak. 然后又等了一会， Hakim kembali bertanya kepada dia, 法官再一次的问他： apa 3 hal itu yang kau minta? 你要求的3件事是什么呢？ Yang pertama, 第一， saya ingin dibawa ke tempat suami saya dibunuh dan saya akan mengumpulkan debunya untuk menguburkannya secara terhormat.
我希望把这个人带到以前他杀害我丈夫的那个地方，然后把他的骨灰很尊荣的把他埋葬。 Setelah mengucapkan kalimat yang pertama ini, dia terdiam kembali. 说了第一句话，然后他又不再说话了。 Setelah berdiam beberapa lama, dia melanjutkan 那 kata-katanya. 么过了一会，他再说第二句话。 Suami dan anak saya adalah satu-satunya keluarga saya. 丈夫跟孩子是我家庭里面 Oleh 唯一 karena, 的人， oleh karena itu permintaan saya kedua adalah 所以我第二个要求是， suami dan anakku sudah mati dibunuh oleh Van der Broek. 我的丈夫、我的孩子是被这位 Van der Broek 杀害了。 Maka sekarang saya, 那么现在我， kembali dia tidak bisa melanjutkan 然后他 kata-katanya. 又不能够再说下去了。 Semua yang ada di dalam ruangan itu tegang. 法院里面的人都很紧张的。 Lalu wanita ini melanjutkan kalimatnya. 后来他再接下去说， Saya ingin Mr. Van der Broek menjadi anak saya. 我盼望 Van der Broek 能够成为我的儿子。 Saya ingin dia datang 2 kali sebulan ke ghetto, yaitu perumahan orang kulit hitam. 我盼望他1个月里面2次来到 ghetto， 就是黑人住的那个地区。 Dan melewatkan waktu sehari bersama saya hingga saya dapat mencurahkan padanya kasih yang masih ada di dalam diri saya, sama seperti saya mengasihi suami dan anak saya. 让他能够跟我在一起，然后我要把我心里面的那个爱，就是以下的爱倾诉给他。 Tentu itu membuat bingung semua orang yang ada di dalam ruang pengadilan itu. 那么法院里面的人都感觉到很困惑， Sebagian besar mereka masih berpikir bahwa si nenek ini sedang mempermainkan emosi dari Van der Broek ini. 他想这位老婆婆可能正在玩弄他的感情， Tetapi masih ada satu permintaan. 但是还有第3件他要求的事， Ini yang ditunggu-tunggu oleh hakim dan juga oleh seisi ruangan pengadilan 是 itu. 法官跟所有在场的人所等候的。 Mereka berpikir bahwa permintaan ketiga inilah yang akan memberatkan Mr. Van der Broek. 他们想，那第3个要求一定会让这个 Van der Broek 很难接受的。 Maka ketika hakim mengatakan, ibu engkau sudah mengajukan 2 permintaan. Sekarang apa permintaan kamu yang terakhir atau yang ketiga? 那么法官对他说：“老婆婆，你已经提出了2个要求，那么第3个要求是什么呢？” Dan dengan sedikit agak berat dia berkata-kata. 他就很沉重的慢慢说， Dia ungkapkan kalimat itu keluar dari mulutnya. 他从口中说出他第3个要求。 Permintaan saya yang ketiga. 我第3个要求是， Saya ingin 我盼望 Mr. Van der Broek tahu Van der Broek 先生能够知道， bahwa saya sudah memberikan maaf bagi dia karena Kristus pun sudah mengampuni dosa-dosaku. 其实他应该知道，我已经饶恕了他，因为基督已经饶恕了我所有的过犯。 Aku mengampuni Van der Broek karena Kristus untuk mengampuniku harus mati di atas kayu 因 salib. 为基督已经在十字架上死了，饶恕了我的过犯，所以这个时候我也饶恕 Van der Broek。 Begitu juga dengan permintaan terakhir suamiku. 那么这也是我丈夫对我说出的最后的要求。 Oleh karena itu, 所以， bolehkah saya meminta seseorang membantu saya ke depan hingga saya dapat membawa Mr. Broek ke dalam pelukan saya? 我是不是可以要求一个人把我带到法院的门口，然后让 Van der Broek 能够让我怀抱他， Dan menunjukkan padanya bahwa dia benar-benar telah saya maafkan. 让我能够显明出，能够告诉他，我实实在在的已经饶恕了他。 Saudara, ketika petugas pengadilan membawa wanita tua itu ke depan, 当法院的人把这位老婆婆带到法院门口的时候， Mr. Van der Broek sangat terharu dan dia tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh ibu tua ini. Van der Broek 先生他真的很感动，他不敢想象这位老妇人是以那样的态度来对待 Dia 他。 tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya dan membuat dia kemudian jatuh pingsan. 他不相信刚才他所听的那些话，以至于他晕倒了。 Kemudian semua hadirin yang ada di dalam ruang pengadilan itu, 所以后来在法院里面的那些人， yaitu orang-orang, teman-teman, keluarga, tetangga, korban penindasan dan ketidakadilan dari Van der Broek, 就是那些曾经看过 Van der Broek 所做的那些恶事的人，
她老婆婆的那些邻居。 Pada waktu nenek ini membungkukkan badannya dan memeluk Van de Broek yang sedang pingsan itu. 当老婆婆弯着腰去抱那个晕倒的 Van der Broek 的时候， Maka seisi ruangan itu menaikkan pujian Amazing Grace. 那么整个法院的人一起唱了奇异的恩典那首诗歌， Anugerah yang ajaib. 是神奇异的恩典。 Sungguh merdu suara yang telah menyelamatkan orang yang malang seperti saya. 那么对我这个不幸的人，那个声音是何等的美妙。 Saya pernah hilang tetapi sekarang saya ditemukan. 我曾经失散，但是现在我被寻 Saya 回。 pernah buta tetapi sekarang saya melihat. 以前我是看不见、盲眼的，现在我看见了。 Itulah syair-syair yang lagu yang terdengar di dalam ruang ibadah itu. 那是那个诗歌在这个法院大厅里面回响的那个句子。 Saudara, apa yang saudara saksikan dari apa yang dilakukan nenek tua ini terhadap Van de Broek? 弟兄姐妹，你看这位老婆婆对 Van der Broek 的所做的那些事吗？ Bahwa kita menyaksikan, mengampuni, 我们看见了饶恕 tanda meneladani karya anugerah Kristus. 是基督所做过的一个很大的事件。 Saudara, inilah konsep anugerah itu. 这就是恩典的一个原则， Sesuatu yang tidak layak untuk dia terima tetapi dia terima. 是不配领受的，但是他得着了。 Sesuatu pengampunan yang tidak layak kita terima dari Kristus tetapi kita terima dari pengampunan Kristus 我 itu. 们原不配领受基督的饶恕，但是我们已经领受了。 Pada waktu kita menerima pengampunan dosa melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, 当基督在十字架上为我们死，饶恕了我们的过犯， sesungguhnya kita berhutang kasih karunia itu kepada Kristus. 其实我们是欠了基督的这个赦罪的大恩。 Saudara, kita yang berdosa dan patut dimurkai Allah, 其实我们是有罪的，神的愤怒在我们的身上， tetapi karena Kristus 但是因着基督， kita beroleh kasih dan pengampunan dari Allah yang kudus. 我们从圣洁的上帝那里得到了他的饶恕，得 Dosa 到 kita 了他的 telah 爱。 ditanggungnya di atas kayu salib. 耶稣承担了我们的过犯， Pengampunan itu diberikan kepada kita yang tidak layak menerimanya. 他把赦罪的恩典赐给我们这些原不配领受的人。 Maka sesungguhnya pada waktu kita menerima pengampunan itu dari Allah, 所以，当我们从神那里领受神的饶恕的时候， kita diingatkan juga 神提醒我们， bahwa pengampunan itu juga berlaku untuk orang lain yang bersalah kepada kita. 饶恕也是应该被那些曾经伤害过我们的人所得着的。 Maka yang ingin dikatakan dari doa Bapa kami itu sesungguhnya adalah 所以在主祷文里面说到是这样的： dengan tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. 我们若不饶恕那个曾经伤害过我们的人， Artinya kita sesungguhnya tidak sungguh-sungguh minta pengampunan dari Tuhan. 也就是说，我们没有诚心向上帝求饶恕。 Dengan tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. 我们不去饶恕伤害过我们的人， Artinya bahwa kita tidak mengindahkan karya Kristus di atas kayu salib 我们就不看重耶稣基督在十字架上所成就的大功。 yang dengannya kita diampuni. 其实借着他所做的，我们被赦免了。 Saudara, bagaimana mungkin kita yang tak layak namun beroleh pengampunan 其实我们这些原不配领受饶恕的人， justru menganggap orang lain tidak layak menerima pengampunan 然 kita. 后我们也看别人不配得着我们的饶恕。 Maka ketika Yesus mengajarkan isi daripada doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. 所以当耶稣在主祷文里面教导门徒说，饶恕我们，好像我们免了人的债一样。 Maka sesungguhnya Yesus mau mengatakan kalau kau sungguh-sungguh menyadari dosamu supaya diampuni oleh Tuhan. 也就是说，耶稣要我们真真实实的知道，我们已经在神的面前有亏欠。 Maka kesungguhan dari itu sebagai bukti kesungguhan dari doamu itu adalah bahwa kamu sudah mengampuni orang yang bersalah kepadamu. 那么在祷告里面，我们有一颗诚心，也就是说，我们也已经饶恕了别人。 Karena sesungguhnya Tuhan ingin mengajarkan keteladanan kepada kita. 其实神要给我们一个榜样。 Jikalau aku sudah mengampuni engkau, 当我已经饶恕了你， maka lakukanlah yang sama engkau mengampuni orang 你也应该 lain. 做同样的事去饶恕别人。 Inilah teladan kasih yang selama ini disaksikan dunia di dalam hidup anak-anak Tuhan. 这是世人看我们身为神儿女们所应当有的一个
一个心态，一个行为。 Tetapi seperti saya katakan di pembukaan tadi, 但是就好像刚才开始讲到的时候我说的， betapa sulitnya kita mengampuni orang lain. 饶恕是不容易做到的。 Dan saya memperhatikan di sana, 我看见这一点， beberapa orang menjadi sukar untuk mengampuni sebab ia lupa bahwa ia telah diampuni dosanya oleh Kristus. 很多的人不容易饶恕人，其实他们忘了他已经蒙了基督的饶恕。 Jika Tuhan sudah mengampuni dosa kita yang lebih besar dari dosa orang lain, 若是基督已经饶恕了我们比别人伤害我们的过犯更大的过犯的话， mengapa kita begitu sukar mengampuni 为 orang 什么 yang 我 bersalah 们 pada 就 kita? 那么的不容易去饶恕别人呢？ Mengapa mengampuni itu sukar, saudara-saudara? 为什么饶恕是一件很难的事呢？ Mengampuni itu bukan hanya mau mengampuni. 饶恕并不是说你要去饶恕， Mengampuni adalah keputusan bahwa saya harus mengampuni. 饶恕是一个决定，我应该去饶恕， Inilah yang menjadi sulit, saudara. 这就成为一个难题。 Sulit kalau itu kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. 我们借着我们的力量是不容易做到的。 Tahukah saudara kenapa kita tidak bisa mengampuni orang lain? 你知道吗？为什么我们不能够去饶恕别人？ Oleh karena memang kita tidak punya kemampuan untuk memberikan pengampunan karena ini akibat natur dosa kita sebagai manusia berdosa. 因为我们是罪人，所以我们没有能力去饶恕别人。 Waktu manusia jatuh di dalam dosa dengan natur dosanya, dia tidak akan berdaya mengampuni orang lain. 当人落在最重的时候，他就再也没有能力去饶恕别人了。 Dan memang sebenarnya pengampunan hanya bisa diberikan, itu dimampukan oleh Allah 只 sendiri. 有神才能够让我们能够去饶恕别人。 Maka ketika kita sulit mengampuni, 当我们不容易、 itu 困难去饶恕人 sebabnya 的， Yesus mengajarkan dalam isi doanya ini. 其实就在主导论里面，耶稣曾经教导他的门徒们， Bahwa kita harus minta kepada Allah untuk memampukan kita mengampuni orang yang bersalah 我们 kepada 应该 kita. 求上帝让我们能够有能力去饶恕别人。 Hanya dengan kemampuan yang berasal dari Allah lah kita bisa mengampuni orang lain. 只有从神哪里来的饶恕，我们才能够去饶恕别人。 Dan kemampuan untuk mengampuni orang lain itu karena kekuatan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. 我们能够饶恕别人，而是住在我们里头的圣灵给予我们的能力 Itu。sebabnya ketika Kristus mau naik ke sorga, 所以当基督要升到天上的时候， Kristus menjanjikan Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri kita. 基督答应要派圣灵住在我们里面。 Dan hari ini saudara-saudara, 那么今天 hari ini gereja memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. 教会纪念五旬节是圣灵降临节， Saudara, bukan kebetulan kalau tema ini tetap diangkat karena ingin mengingatkan betapa kekuatan Roh Kudus itulah yang akan 并 memampukannya. 不是我今天的这篇道是刚刚好或者恰巧就转到那个圣灵降临的事件上。 Saudara, Yesus berkata ketika dia berbicara kepada murid-muridnya sebelum naik ke kayu salib, 当耶稣还没有上到十字架上，他对他的门徒们说： Aku akan minta kepada Bapakku untuk mengutus Roh Kudus, dan jika Roh Kudus itu tinggal di dalam hidupmu, 我求父派圣灵住在我里头， Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. 住在你们里头，然后要把你们带到真理里面。 Roh Kudus diberikan kepada orang percaya supaya dia hidup di dalam kebenaran seperti apa yang jadi tuntutan Allah. 圣灵住在信徒们的身上，让他们能够进入到真理里面，那就是上帝所要求的事。 Saudara, seorang pernah berkata bahwa hadiah terbesar bagi dunia adalah Yesus Kristus. 弟兄姐妹，圣经告诉我们说，最大的礼物就是耶稣基督。 Dan hadiah yang terbesar bagi gereja adalah Roh Kudus. 那么最大的礼物所给予的，给教会的就是圣灵。 Sekali lagi saya ulangi, saudara. 我再重复这句话： Hadiah terbesar bagi dunia adalah Yesus Kristus. 对世人来说，对世界来说，最大的礼物是基督耶稣。 Dan hadiah yang terbesar bagi orang percaya atau gereja adalah Roh Kudus. 对信徒、对教会来说，最大的礼物就是圣灵。 Yesus Kristus diutus ke dunia untuk mati menggantikan kita. 耶稣基督来到世上，来代替我们死在十字架上。 Dan melalui Roh Kudus orang berdosa dapat percaya serta menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 借着圣灵，罪人能够接受耶稣，能够蒙他的
饶恕。 Pada waktu manusia berdosa dituntun oleh Roh Kudus percaya kepada Kristus. 当罪人犯罪，他被圣灵引导，然后信了耶稣， Dia dikaruniakan segala berkat rohani di surga. 他就从天上得到很多属灵的恩典。 Dan setelah menuntun orang itu untuk menyadari dosanya dan berbalik kepada Kristus, 当圣灵带领一个人从罪那里回转，跪到耶稣那里的时候， Roh Kudus tidak langsung meninggalkan kita atau tidak pergi meninggalkan kita. 圣灵并没有离开我们， Tetapi Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita 圣灵住在我们里头， untuk memimpin hidup kita di dalam seluruh kebenaran. 来引领我们能够住在神的真理里面。 Sehingga Paulus mengingatkan kepada kita. 所以保罗他提醒我们， Efesus pasal 5 ayat 18b. 以弗所书第5章第18节， Di sana dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. 那要被圣灵充满。 Saudara perhatikan kata penuh dengan roh. 你注意这句话，被圣灵充满， Itu berarti dikuasai atau dikendalikan atau dikontrol oleh Roh Kudus. 也就是换句话说，是被圣灵所管控。 Paulus berkata hendaklah hidupmu dikontrol, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. 保罗说，让你的生命被圣灵所控制、所管控， Pikiran kita dicerahkan, 我们的思想， perasaan dan kehendak kita dikendalikan. 我们的思想被光照，我们的行为被引领。 Saudara, pada waktu pikiran, perasaan dan kehendak kita dikendalikan oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? 当我们的心思意念被圣灵所引导的时候，会成什么事呢？ Maka orang itu memiliki suatu kualitas hidup yang benar, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesamanya. 那么那个人就会有对神有一个正确的生活态度，对人也有正确的生活态度。 Maka Roh Kudus akan terus memimpin orang itu untuk memiliki relasi yang benar dengan Allah dan juga dengan 那 sesamanya. 么圣灵要继续的引导他，让他跟上帝、跟人有一个正确、一个美好的关系。 Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan hidup di dalam ketaatan kepada Allah. 因为被圣灵充满的人，他会过一个顺服的生活。 Sehingga kalau kita baca tadi Efesus pasal 4 ayat 30. 当我们看以弗所书第4章第30节的时候， Pada waktu Roh Kudus bekerja di dalam diri 当 kita, 圣灵在我们里头做工的时候， Paulus mengatakan hendaklah kita mentaati apa yang sedang dia kerjakan. 圣灵说我们应该顺服圣灵所做的工。 Karena pada waktu kita tidak mentaati, kita sedang mendukakan dia. 当我们不顺服的时候， Efesus 我们 pasal 就 4, 伤害了圣灵。 Efesus pasal 4 ayat 30 mengatakan demikian. 以弗所书第4章30节这么说： Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah 不要叫上帝的灵担忧， yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 你们原是受了他的印记。 Dan apa akibatnya jikalau orang itu tidak mendukakan Roh Kudus? 当一个人他让圣灵担忧的时候，会如何呢？ Dan apa bukti bahwa orang itu adalah mengikuti tuntunan dan kehendak daripada pimpinan Roh Kudus? 那么一个人他顺服圣灵的带领，又有什么证据呢？ Maka Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32 mengatakan demikian. 所以以弗所书第4章31、32这里这么说： Segala kepahitan, 一切的苦毒、 kegeraman, 恼恨、 kemarahan, 愤怒、 pertikaian, 嚷闹、 dan fitnah 毁谤， hendaklah dibuang dari antara kamu. 都当从你们中间除掉。 Demikian juga segala kejahatan. 还有其他的恶毒， Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. 但是你们要存怜悯的心，彼此饶恕， Penuh kasih mesra 要满有恩慈相 dan 待， saling mengampuni. 彼此饶恕， Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni 就好 kamu. 像上帝在基督里饶恕我们一样。 Hari ini adalah hari Pentakosta untuk mengingatkan kita semua. 今天是五旬节，让我们再一次的被提醒， Kita bukan sedang menantikan supaya Roh Kudus turun atas kita. 我们不是在等候圣灵降临在我们的身上， Pencurahan Roh Kudus terjadi hanya satu kali. 圣灵的降临，这是发生一次。 Dan bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus, di sana juga ada tinggal Roh Kudus di dalam hatinya. 但是我们每一位相信基督的人，圣灵就住在我们里头。 Tetapi hari Pentakosta ingin mengingatkan kepada kita. 但愿五旬节能够提醒我们， Jikalau engkau sungguh dalam hidupmu ada Roh Kudusmu, ada Roh Kudusnya. 若是我们的生命真的有圣灵
的话， jikalau engkau sungguh percaya kepada Kristus, 若是你确信基督的话， jikalau engkau sungguh sudah yakin mendapat pengampunan dari Yesus Kristus, 若是你确信你已经得到了基督的饶恕的话， maka pasti di dalam hatimu ada Roh Kudus. 当然你的心里面就有圣灵。 Jikalau ada di dalam hatimu ada Roh Kudus, 若是你心里面真的有圣灵 maka 的 engkau 话， akan hidup di dalam ketaatan kepada Allah. 你就会有一个顺服上帝的心， Dan satu bukti bahwa kita taat kepada Allah, 有一个明确的证据。若是我们顺服上帝的话， saling mengampuni, 我们会彼此饶恕， sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni 就好 kamu. 像上帝在基督里饶恕了我们一 Maka 样。 pada hari Pentakosta pada pagi hari ini, 那么今天早上我们纪念五旬节的时候， saudara, mari kita mengevaluasi 让 diri. 我们真是能够省察我们自己， Akankah kita terus dikuasai oleh nafsu dunia hidup penuh dengan kebencian? 我们是不是继续的被我们的情欲所管控，然后我们的心里面充满仇恨呢？ Penuh dengan kepahitan, 充满许多的苦毒呢？ penuh dengan dendam dan kemarahan. 充满许多的愤怒嚷闹呢？ Ataukah kita hidup di dalam desakan dan pimpinan Roh Kudus 或者相反的，我们是活在圣灵的带领里面， untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah melukai 我 kita, 们能够饶恕那些曾经伤害过我们的 yang 人， memfitnah kita, 曾经诽谤我们的人， yang merugikan kita, 曾经让我们 yang berbuat jahat kepada kita. 曾经为我们做了一些恶事的人， Jawabannya ada pada kita. 他的答案在我们，在乎我们。 Saudara, ada dua dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. 弟兄姐妹，神不能够饶恕两件的罪。 Yang pertama adalah dia tidak mampu atau tidak mengampuni orang yang bersalah kepada dia. 第一就是不能够饶恕一个曾经伤害过他的人。 Dan yang kedua adalah mendukakan Roh Kudus atau menghujat Roh 第 Kudus. 二就是让圣灵担忧或者亵渎圣灵的人。 Saya percaya jemaat sekalian tidak mau menerima hukuman dari Tuhan. 我深信弟兄姐妹们都不要得到上帝的惩罚。 Saudara, saya tadi mengatakan mengampuni topik yang sangat menarik untuk kita bahas. 刚才我说饶恕是一个让我们很应该去思想的一个题目， Mudah untuk kita bahas, 我们可以很容易的去解说， tapi sulit untuk kita 但 lakukan. 是却不容易把它实践出来， Oleh karena sulit, 因为不容易困难， kita harus minta kemampuan dari Allah. 我们应该求神的帮助， Minta kemampuan dari Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup 让 kita 圣灵在我们里头给我们能力， untuk dimampukan mengampuni orang yang bersalah kepada 让我们 kita. 能够去饶恕那些已经伤害过我们的人。 Jika pagi hari ini Roh Kudus menegurmu, 若是今天早上圣灵他提醒你的话， jika Roh Kudus pagi ini mengingatkan akan dosa-dosa amarahmu, 若是圣灵今天早上提醒你的那些藏在心里面的愤怒等等， dan pagi hari ini bekerja untuk menggerakkan kau mengampuni orang yang bersalah 若是 kepadamu, 圣灵已经感动你去饶恕那些曾经伤害过你的人， jangan padamkan gerakan Roh Kudus, 你不要消灭圣灵的感动， jangan dukakan Roh 你 Kudus. 不要让圣灵担忧， Bergeraklah, 让你行动起来， putuskanlah sekarang, 你去做神要你做的， lepaskanlah pengampunan kepada orang yang sudah melukaimu. 你饶恕那些曾经伤害过你的人， Karena pengampunan 因为饶恕 sudah diberikan Allah kepada kita, 已经从神那里赐给了我们， dan mengampuni 饶恕。 orang yang bersalah kepada kita 饶恕那些曾经伤害过我们的人， itu bukanlah pilihan yang diberikan kepada kita, 不是我们的一个选择， tapi satu keputusan dan ketetapan yang harus kita lakukan. 乃是一个决定，让我们应该去做的。 Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mengampuni orang yang bersalah 让 kepada 圣 kita, 灵正是能够让我们能够去饶恕别人， sehingga dalam hidup kita ada damai sejahtera 以 yang 至于 terus 我们 mengiring 里 kita. 头就有主的平安。 Amin. 阿门。 Mari kita 我 berdoa. 们一起祷告。 Minta dengan kasih Pak Johan menaikkan doa syukur buat firman Tuhan. 天父上帝，我们谢谢你，今天早上你借着你仆人的口对我们每一个人说话。其实你也正在提醒我们，要我们能够去饶恕别人。我们深深的知道，我们不能靠我们自己去饶恕别人，因为那是一件非常不容易的事。但是我们感谢你，因为你已经把圣灵放在我们里面，圣灵的能力能够帮助我们，让我们能够去饶恕别人。Bapa di surga, kami bersyukur
pagi hari ini melalui mulut hamba-Mu, Engkau telah menegur setiap kami, supaya kami bisa mengampuni orang yang pernah mendukakan kami. Tetapi kami mengakui sesungguhnya kami tidak mampu, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk mengampuni orang lain. Tetapi kami bersyukur karena Roh Kudus sudah Tuhan berikan kepada kami. Roh Kudus akan memampukan kami, memberikan kekuatan supaya kami bisa mengampuni orang lain. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar, sungguh boleh menolong kami supaya kami bisa melakukannya dengan baik. Dan hidup kami boleh mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Pendeta Theophilus Sundari untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari dengan tema mengampuni adalah harga mati. Anak-anak milenial mungkin akan mengatakan ini harga mati coy. Artinya itu adalah sesuatu yang mutlak yang harus kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sulit untuk melakukannya. Tapi biarlah Tuhan boleh menolong kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk boleh menjadi pelaku firman-Nya. Satu pujian yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Tuhan akan mengubah kita. Sifat apa yang harus dirubah? Mungkin sifat kita yang pemarah, mungkin sifat kita yang sulit untuk mengampuni, mungkin sifat kita yang menendam dan sebagainya. Tapi bila kita datang kepada Tuhan, mohon Tuhan mengubah kita. Meskipun nampak lambat, tapi kita percaya dengan iman, suatu hari nanti kita akan menjadi sempurna. Sedikit demi sedikit, setiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerah-Nya, Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, setiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerah-Nya, Yesus merubahku. Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Dia ubahku. Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Tuhan menolong kita untuk menjadi pelaku firman yang benar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir ibadah online ini saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri, kita naikkan doksologi, kemudian kita akan menerima berkat yang daripada Allah. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketika
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat yang daripada Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, didikan, teguran, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Doa teduh ibadah kita hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sejahtera bagi seluruh jemaat Geser Kartini yang mengikuti ibadah online hari ini dari rumah kita masing-masing. Izinkan saya untuk terus mengingatkan kita tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan tetap bersuka cita sekalipun di tengah-tengah keadaan yang sulit yang kita alami hari-hari ini. Karena Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan bagimu. Damai sejahtera yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Oleh sebab itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Baik, ada beberapa warta keluarga yang akan kita perhatikan bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, saya mewakili gereja mengucapkan selamat memperingati dan merayakan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus pada hari ini. Biarlah Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kita masing-masing boleh terus menolong kita, menguatkan kita, menghiburkan kita untuk menjalani hidup yang sulit pada hari-hari ini. Dan juga terus boleh menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Warta yang kedua adalah minggu depan tanggal 7 Juni adalah minggu pertama. Seperti biasanya di minggu pertama kita akan melaksanakan perjamuan Tuhan. Oleh sebab itu kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk berbagian di dalam perjamuan Tuhan pada minggu yang akan datang. Juga kita sekali lagi boleh mempersiapkan air putih dan juga sepotong roti atau biskuit di rumah kita masing-masing yang akan kita gunakan untuk melakukan perjamuan Tuhan di minggu yang akan datang. Dan warta yang selanjutnya minggu yang akan datang juga adalah minggu yang pertama. Seperti biasanya kita akan mengadakan dua persembahan. Yang pertama persembahan untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di STT Iman. Dan persembahan yang kedua adalah persembahan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kita. Jadi bagi saudara yang akan mentransfer persembahan saudara melalui rekening gereja yang ada di bawah ini, jangan lupa untuk memberikan keterangan persembahan untuk gereja atau persembahan untuk STT Iman. Terima kasih juga untuk kesetiaan dan partisipasi seluruh jemaat yang terus setia mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan melalui persembahan yang saudara berikan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Dan warta yang selanjutnya adalah gereja terus menghimbau kepada kita untuk ikut di dalam persekutuan doa malam setiap malam jam 8 malam. Dan setiap hari Kamis ada pesta atau pembinaan sistematis teologi awam yang kita lakukan mulai jam 7 sampai jam 8 malam. Nah, terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.